Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat hari Rabu. Selamat siang. Pagi yang tenang. Saya telah pun dengar bunyi kereta di jalan sana. Nampaknya orang telah mula melihat bahawa situasi maybe ada banyak improvement. Semalam pun saya pergi beli barang sikit. Kereta pun telah mula memenuhi jalan raya. Tapi saya tidak keluarlah tanpa ada keperluan sehinggalah minggu depan ya. Okey, pagi yang hening ini saya nak bercakap sedikit tentang falsafah pendidikan yang kita pegang selama ini, kesulitan-kesulitan yang kita lalui untuk mendapatkan satu bentuk acuan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita, sehingga kita sentiasa menjadi pengikut kepada perubahan yang berlaku di luar. Kenapa kita jadi pengikut apa yang berlaku di luar? Sebab kita ada satu pegangan yang sangat sempit. Kita ada satu pemahaman yang sangat sempit, yang rigid, sehingga apa saja yang berlaku di luar membawa ketakutan dan kesan kepada kita di sini. Saya nak bercerita pasal STEM. Dahululah sedikit sebagai contoh. STEM telah mula saya katakan perkataan dia sejuk. Okey. Dulu kita sibuk kata pasal STEM di tadika, kita mula ajar STEM di tadika, lepas tu timbul pula computational thinking, timbul pula robotik, sana sini robotik. Akhirnya dia akan sejuk juga. Kenapa sejuk? Sebab dia tidak menunjukkan satu implikasi yang signifikan kepada sistem pendidikan kita. Anak-anak kita pun terbangun-bangun macam tu lebih kurang, lepas tu dia berlalu pergi. Cikgu pun kelang kabut lah pergi sana sini, tunjukkan minat kepada berbagai-bagai exhibition atas nama berbagai-bagai, atas nama innovation, atas nama creativity, atas nama STEM, computer thinking, robotik, kita pun berkenal dengan Scratch, Arduino dan berbagai-bagai nama lagi. Tapi apa sebenarnya yang kita nakkan daripada itu? Itu persoalan dia. Dalam sistem kita yang rigid, sistem yang meletakkan grade sebagai keutamaan, grade sebagai timbang tara, grade sebagai reflection, grade sebagai benchmark kejayaan. Sedangkan education bukan grade. Grade adalah sebahagian daripada education dengan fungsi yang tidaklah sebegitu besar seperti yang kita bawa dan kita anuti di sini. Saya nak cuba bawa beberapa perkara ya. Kawan saya Dr. Ajla daripada London, gunakan perkataan poyo bila dia cuba nak cakap sesuatu nilai baik yang anak dia perolehi daripada situasi pembelajaran mereka di London. Anak dia tak nak balik tau. Balik Malaysia tak nak balik lah. Sebab dia kata nothing much I can get from Malaysia. Nak belajar sana terus ya. Sebab mereka seronok, mereka nampak lain perbezaan apa yang mereka hadapi di sana dengan apa yang mereka hadapi di sini. Saya anggap itu sebagai perkataan yang mereka yang jiwa kecil. Kenapa? Kerana silibus kita ambil daripada negara maju. Perkataan-perkataan apa saja kita ambil daripada perkataan-perkataan yang kita baca daripada luar negara. Malah kita pun pergi melawat kat sana.
apa saja yang kita lakukan sebenarnya kita merujuk kepada apa yang mereka cuba lakukan. Okey, kerana mereka telah bergerak ke hadapan dan kita ikut daripada belakang. Tetapi kita ikut berbeza daripada apa yang mereka lakukan. Saya tak faham kenapa dari dulu kita mempunyai satu sistem yang hampir kurang sama sahaja. Dan kita mengagungkan A itu jauh seperti dewa dalam sistem pendidikan. Orang maybe kata, alah itu dulu bukan sekarang. Jangan nak tipu lah. Okey. Tengok buku-buku kita faham. So kalau ada pihak-pihak kementerian yang mendengar video ni, bolehlah share sampailah kepada kawan-kawan kita yang top-top di atas sana, rakan-rakan saya sebagainya yang di atas-atas sana. Sehingga saya naik pelik. Mereka mengatakan kita mestilah menggunakan kelebihan IR 4.0. Kita mestilah mengajar critical thinking, creative thinking. Sampai bila? Kita pula orang atas yang bertanya kepada guru kita, sedangkan sistem yang kita bina itulah sistem yang mereka lakukan. Kita tak boleh mengajar anak-anak ni untuk peperiksaan. Oh my God. Kita ada seminar teknik menjawab peperiksaan lagi. Yang kalau anak kita tak pergi, kita rasa macam satu dosa besar. So sampai bila kita nafikan, kita letak A itu. Dan orang mungkin marah dengan saya. Memanglah kita nak A, kita tak apa-apa kita pergi sekolah. Itu pendapat mereka yang di bawah tempurung, pendapat mereka yang jiwanya kecil, pendapat mereka yang tidak ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah ditutup oleh keangkuhan dia untuk mendapat A untuk anak dia sahaja. Tak tahulah, mungkin dalam kepala orang fikir kan Dr. T tu mungkin anak dia tak dapat A kot, sebab tu dia bising-bising pasal A. Tak payah tanya saya lah, tanya kawan-kawan saya lah, anak saya macam mana. Okey. Daripada peringkat tadika, daripada peringkat sekolah rendah, daripada peringkat sekolah menengah, sampai ke peringkat universiti. Okey, alhamdulillah, saya syukur Allah memberikan laluan yang mudah untuk anak-anak saya. Walaupun mereka sekolah separuh kerajaan, mereka sekolah private dan sebagainya. Dulu ada sekolah kampung, masa saya pergi ke Australia, macam-macam ya. Mereka berjaya. Jadi bila cakap pasal pendidikan, saya tak cakap pasal anak saya, anak orang sebelah, anak orang sebelah. Saya cakap pasal dunia pendidikan as a whole. Saya tak ada masalah kalau ibu bapa yang tak ada background pendidikan bercakap pasal anak dia, tak ada masalah. Ini orang yang melaksanakan sistem pendidikan sendiri bercakap sistem pendidikan itu sebagai suatu yang skopnya terlalu kecil. Okey, apa sebenarnya yang saya mungkin tidak puas hati? Kerana apa? Kerana yang mendapat A itu adalah satu tujuan dan tumpuan yang understood. Kalau A itu boleh membawa anak kita ke syurga, maka kita tak sanggup melihat ramai lagi anak lain yang masuk neraka kalau mereka tak dapat A. Kalau pun anak kita tak dapat A sekalipun, kita melihat itu sebagai satu proses untuk bawa dia kepada A. Okey. Tetapi oleh kerana sistem pendidikan bukan meletakkan A itu sebagai keutamaan, sehingga kita pula yang lebih-lebih menjadikan buku teks kita, DSKP kita, PNP kita, okey, sistem persekolahan kita, pembahagian kluster-kluster sekolah kita, penganugerahan kita kepada pelajar, semua tu berkiblat kepada grade.
skema pemakan kita semuanya berkisar kepada grade. Kalau ia tidak membawa kepada jawapan yang diterima oleh bahagian peperiksaan. Anak saya tanya malam tadi, kejap memula tanya hipotesis, lepas tu dia tanya inferen, lepas tu dia kata minta buat kesimpulan. Tiga-tiga benda tu lebih kurang sama je. Dia pening kepala. Sebab di luar hidup dia yang berumur baru 9 tahun, dia tak sebut hipotesis di luar hidup dia. Dan dia tak dengar siapa-siapa pun di luar hidup dia bercakap pasal hipotesis, kecuali ketika dia duduk dan nak buat soalan. Dan kita pula sibuk nak ajar scientific thinking kepada anak-anak kita. Not the time for them. Anak kita mempunyai dua keberatan untuk belajar sains compare dengan anak-anak Mak Saleh. Kita belajar sains untuk memahami konsep. Kita belajar sains untuk mempelajari bahasa yang baru. Kita double kesusahan kita alami compare dengan mereka di luar negara. Okey. Dan ironinya, mereka di luar sana pun tak menggunakan perkataan hypothesis, inference. Okey. Dan mereka tak guna perkataan pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang dimalahkan, manipulated variable. Okey. Mereka hanya menggunakan pemboleh ubah sahaja dan minta pelajar membuat kesimpulan. Fikirkan apakah tujuan kajian. Apa yang kita nak cek dalam kajian ni? What is the objective of the investigation conducted by the student? What is the objective of the investigation? Tujuan kajian adalah untuk melihat whatever lah, tulislah macam mana pun, asalkan dia bawa masuk makna yang hampir sama ataupun sama dengan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Lepas tu tanyalah soalan-soalan apa yang digunakan whatever dan buat kesimpulan. Dan mereka kata, oh ini sebenarnya yang berlaku. Mereka tidak ada burden. Kita ni gila ke nak minta anak kita tahu benda tu semua? It's not the time for them to know that. Sampai masa dia dah mature, dia dah matang, dia dah boleh berfikir dengan lebih abstrak, barulah kita masukkan sedikit demi sedikit. Saya tak boleh faham, okey, di UK mereka tidak ada belajar subjek sains. Di Jepun tahun 1, tahun 2, tahun 3. Di UK tak silap saya tahun 1, tahun 2 mereka tak belajar sains. Kita tahun 3 dah ajar anak kita kemahiran saintifik. Siapa punya idea ni? Sebab yang mereka nak ajar adalah matematik. Kenapa mereka ajar matematik? Sebab matematik sesuatu yang tidak menimbulkan curiosity yang tinggi sebagaimana sains. Sains menimbulkan curiosity yang tinggi. Kita boleh tangguh dahulu kerana mereka akan melihat alam sekitar mereka dan mereka akan banyak bertanya. Okey, dan sains diajar dalam beberapa subjek lain secara indirect. Dalam bahasa Malaysia kita boleh ajar sains tak? Boleh. Seekor kerbau. Kerbau beranak. Buaya bertelur. Cukuplah. Komputer adalah benda mati. Okey. Pokok adalah benda hidup. Itu ayat. Komputer adalah benda mati, tetapi komputer adalah benda mati, tetapi ini adalah benda hidup. Kita boleh integrate. Kita cakap pasal STEM untuk integrationkan sains, teknologi, engineering, matematik. Kita sibuk cerita pasal benda yang memang ada elemen integration. Ini bab lain kita tak pandai pula nak integrate. Okey. Ada orang kata kalau subjek tu macam itulah. Kalau subjek macam ni lah. Cikgu kena ajar macam ni lah. Sebab apa? Satu dunia ajar macam ni. Okay, saya nak beritahu. Di UK, sebab saya ada pengalaman yang lama di Australia dan saya pergi ke UK untuk melihat anak-anak bersekolah di sana, dan saya juga sentiasa berhubung dengan rakan-rakan di UK. Okey, di sana mereka langsung tidak melihat penghafalan itu sebagai satu kekuatan.
Saya tanya, apa bezanya pelajar Malaysia dengan pelajar luar negara? Apa bezanya anak you dengan anak-anak buah you kat Malaysia? Dia kata, mula-mula dia heran juga. Maklum lah, macam saya juga pergi sana, saya mana tahu. Saya ingat apa yang berlaku kat Malaysia berlaku kat sana. So bila mereka mengajar, mereka mementingkan pemahaman. Sebab tu mereka ambil masa yang lama untuk berbincang isu yang sama. Buat cerita, okay, girls, boys, cities, sit down. We are going to have a story about apa, cerita lah apa-apa pun. Okay, so what about you? What about you? Can you share your story? So dia bercerita-cerita lama. Sebab satu kelas tu dia kena diri seorang saja. Katalah kelas Mr. Smith. Mr. Smith cerita sampai 40 minit bercerita saja supaya mereka dapat apa benda yang cuba disampaikan dan menjadi sebahagian daripada diri anak-anak itu. Sebab mereka tak nampak, sebab mereka tidak ada exam, mereka tidak ada skema markah. Ada jugalah secara sangat fleksibel, sangat terbuka. Tetapi mereka nak anak itu faham dulu, dan anak tu cerita satu benda yang mereka belajar hari ni. Sebab tu anak tu terkinja-kinja, mau lompat-lompat balik rumah nak cerita apa yang dia belajar di sekolah. Kita kat sekolah belajar dapat 5 perkara, 5-5 tu kita pening kepala, tak tahu nak buat apa. Tapi mereka belajar 2 perkara saja mungkin di sekolah hari itu, dan mereka sibuk nak cerita dengan kita. Ayah, you know what I learned today from my teacher. Dia cerita macam-macam, kita dengar. Alamak, apa anak kita ni kan. Kat Malaysia tak ada pun macam ni. Konsep belajar mereka, pemahaman, sebab mereka tidak ada exam. Jadi bila saya kata mana yang patutnya kita dewakan, pemahaman atau exam, pemahaman atau grade. Sebab itulah usaha anak-anak untuk memahami apa yang dia belajar, diberikan nilai, naik pentas. Katalah mereka ada assembly. Okay, today we would like to call upon nama-nama ni because of his dedication towards improving his or her study. Kat kelas pun kita bagi dia sijil, penganugerahan. Kenapa? Kerana telah menunjukkan peningkatan yang baik daripada tak kenal ABC kepada boleh membaca, walaupun tak ada A kat situ. Jadi itu yang mereka buat. Sebab tu mereka tidak ada exam sampai tingkatan 5. Okey, sebelum masuk kepada high school. Okey, ataupun mereka nak masuk college yang setara matrikulasi, umpamanya selepas SPM. Tak tahu nama apa, GCSE kan nama dia, Government Certificate of apa kan, Standard Education saya tak pasti. Tapi mereka ada SPM satu je. Kita ada UPSR, ada P3. Jadi kita berlumba-lumba, dan kita momokkan anak kita dengan sekolah asrama penuh. Okey, jadi tak dapat A, tak dapat asrama penuh. Belajar bukan nak dapat asrama penuh, belajar untuk kita menguasai. Sebab itulah kejayaan anak-anak adalah kejayaan di dalam hidup. Dia dapat A, dia berjaya sebagai seorang yang hebat belajar, akademiknya bagus. Dia kurang akademiknya, dia dapat A sebagai seorang yang ada kemahiran. Dia tak ada kemahiran, ada bakat, dia berkembang sebagai seorang yang berjaya. Okay, kejayaan tu bermakna tak kisah level apa pun. Kita nak bentuk mereka adalah mereka menjadi seorang yang boleh berjaya. Okey, kita tak nak berjaya 12%, 10% berjaya dalam konteks mendapat A dan mudah mendapat pekerjaan. Sedangkan yang lain tu survival sendirilah. Tidak, itu bukan tujuan pendidikan. Kau nak jadi dan sebagainya, boleh jadi gangster tau. Kat sekolah jadi gangster. Kenapa tak jadi gangster? Mereka fed up. Mereka boring. Pergi sekolah selama 11 tahun tak faham apa pun. Bolehlah baca, bolehlah menggila sikit-sikit, tapi lebih betul mereka boring. Apa kena ni, apa nak belajar ni? Mereka tak rasa dihargai, mereka tak rasa disantuni. Anak asrama penuh dihargai oleh keluarga, oleh sekolah, oleh kerajaan, oleh rakan-rakan kaulan. Dilihat sebagai anak yang punya masa depan yang cemerlang, dilihat sebagai anak yang akan membangunkan negara, dia dianggap sebagai anak yang akan berikan duit yang banyak kepada mak nanti bila dah bekerja. Saya ayah, saya tahulah pemikiran macam itu. Okey, tetapi bukan semua anak macam itu. Sebab tu sistem pendidikan bukan untuk melahirkan yang itu, untuk melahirkan masyarakat yang boleh dan tahu berfikir matang untuk berjaya, walaupun dalam bidang apa sekalipun. Jangan takutlah, doktor akan ada, engineer akan ada, semua tu akan ada. Tetapi bila kita kembangkan pendidikan dalam konteks memahami
Okay, apa yang mereka pelajari dan mereka minat dalam bidang-bidang tertentu yang tak sama antara satu sama lain, mereka akan berjaya dalam bidang tersebut. Siapa kata chef tak boleh berjaya? Chef lebih kaya daripada mungkin sebahagian daripada pegawai-pegawai ataupun mereka yang bekerja dalam bidang profesional. Mereka yang bermula dengan daripada bawah. Tidak mana mereka bawah selamanya. Memang mungkin sampai memegang jawatan CEO. Okey. Jadi itulah yang kita nakkan, dan mereka jadi CEO yang berjaya. Okey. Panjang sikit video ni. Sebab tu mereka tidak ada peperiksaan. Jadi kepala otak cikgu ni adalah macam mana bagi pemahaman kepada pelajar tu. Jadi mereka ada key stage 1. Okey, mereka ada key stage 2. Key stage 2 adalah ujian di masa tahun 6 lah macam kat sini. Okey. Yang namakan SAT, Statutory Assessment Test. Itu peringkat kebangsaan. Okey, di mana yang diuji kalau key stage 1 yang diuji 2 subjek saja untuk standard semua. Apa dia? Bahasa Inggeris dan juga matematik. Bahasa Inggeris ni tak silap saja dia ada pronunciation ke, ada spelling dan maybe ada reading. Okey, tapi bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris kan semua ada elemen tu. Okey, macam mana you nak jawab soalan boleh tak faham kan? Jadi darjah 2 baru mereka. Kalau pelajar tu masih tak boleh membaca lagi, okey, mereka tak ada skor. Mereka tak ada, you dapat A kerana dapat 90. Tak ada, dia tak ada skor dan tak ada grade untuk anak-anak. Anak-anak itu tidak diberikan grade, tidak di skor. Kita sendiri tak tahu anak kita dapat grade apa, dapat grade skor apa. Nak bandingkan dengan anak jiran, tak tahu. Dia kata, don't worry about that, we are not going to compare them. Okay, jadi mana-mana anak-anak yang diberikan penilaian kualitatif, dia ada kelemahan di segi sini, dia ada kekuatan di sini, maka dia akan jadikan itu sebagai satu asas untuk memperbaiki murid itu secara lebih intensif. Malah kalau anak-anak adalah dikenal pasti tidak boleh diajar secara biasa, akan ada guru yang ada kepakaran khas untuk mengajar anak-anak ini. Sekurang-kurangnya mereka boleh baca dan boleh faham. Kita dengar pun terharu. Jadi anak-anak pergi sekolah seronok. Dia tak tahu siapa dapat 100 markah, dia tahu. Dia tahu dia antarkan kawan dia, yang ni dia terkenal kerana baik hati, yang ni terkenal kerana tu, ni terkenal pada ni, macam-macam. Semua mereka tu ada bakat dan bidang masing-masing yang mereka telah dihargai. Okey, jadi kenapa tak boleh lakukan macam tu? Sedangkan itu sebenarnya lebih kemanusiaan, manusiawinya lebih tinggi, falsafahnya lebih tinggi. Okey, kalau di UK mereka tak seperti di Finland, mereka tak seperti di Denmark. Sekurang-kurangnya saya dah sampai ke Denmark. Okey, bertemu dengan anak-anak rakan-rakan kita di sana, boleh tanya mereka. Mereka tak pentingkan itu semua. Okey, mak bapak hantar anak sekolah supaya anak mereka dapat memahami apa yang dia ajar, bukan nak dapat A. Tak ada pemikiran dapat A, langsung tak ada. Mereka tengok anak-anak mereka ada kemajuan, boleh berbincang dengan baik, boleh berbahas dengan baik, boleh tanya soalan-soalan yang makin sesuai dengan umur mereka. Itu saja mereka nak. Jadi besok anak mereka berjaya dengan cara anak mereka sendiri. Dan sebagainya menjadi engineer yang baik, saintis yang hebat. So what? Kita mana saintis hebat kita? Hebat mana pun saintis kita, taklah sampai boleh membawa sesuatu itu. Adalah seorang dua mungkin. So apa yang kita nak sekarang ini adalah menjadikan sistem pendidikan kita sesuatu yang menepati matlamatnya. Apa yang kita pegang ni akan sentiasa menjebak kita dalam kesengsaraan. Nak A. Itu saja kita tahu. Yang di luar sana langsung tak kisah A pun. Mereka nak kita berjaya kita. Malah mereka ada scholarship dalam sports, scholarship dalam talent. Okay, akademik tu pada mereka tak ada apa. Mereka kata, anak dia berjaya masuk college, itu saja. Anak mereka berjaya masuk universiti, itu saja. Mereka tanya dapat berapa A. Sebab A tak ada. Kita sini kecoh dengan A.
Yang saya tak faham, yang mengecohkannya lagi adalah pendidik. Yang saya lagi tak faham adalah organisasi pendidikan sendiri yang meletakkan keagungannya di situ. Seperti pelajar dapat A itu, kami juga berjaya. Habis yang 70%, 80% tak dapat A tu, okey, yang dapat A separuh, yang dapat A suku, yang dapat A satu, yang tak ada A langsung, yang 30-40% yang tercicir terus, yang jauh lebih besar daripada yang kita agungkan tu, bagaimana? Bukan semua tu boleh berjaya. Tak ada satu sistem pendidikan di dunia ni yang perfect, tak ada. Perfectness tak ada. Tetapi kalau kita boleh menaikkan tahap dia daripada A kepada B kepada C kepada D, potensi dia, potensi asalnya satu, lepas tu naik kedua, naik ketiga, naik keempat, naik kelima, tak kisahlah sampai mana yang optimum pada kemampuan dia, optimum pada kemampuan dia. Ada orang optimum sampai 4 level, ada orang 6 level, 10 level, tak kisah. Tapi kita naikkan ni, tak naikkan langsung, kita naikkan yang ni saja. Yang ni biarlah berpusing-pusing kat situ saja. Akhirnya kita anggap mereka gagal, mereka tercicir, mereka disingkir, mereka terpinggir. Dan mereka rasa dalam hati, kita mana tahu? Dia tahu ke? Tanya dia. Kadang-kadang mereka tak boleh nak luahkan, kan? Dengan cara verbal. Macam mana mereka luahkan? Jadi gangster kat sekolah, mengacau sana, mengacau sini. Okey, kalau saya salah, beritahu saya di mana salah ucapan saya ini. Kalau anda tak pernah berada di luar negara, tak tahu apa berlaku di sana, better diam-diam je dulu. Tapi siapa yang pernah keluar negara, buat lawatan, yang maybe jawatannya tinggi, tolong jawab saya. Kenapa kita masih lagi memegang kepada grade ini sebagai keutamaan untuk anak-anak kita masa depan? Kalau kita bersifat flexibility, masuklah compositional thinking ke, masuklah STEM ke, it doesn't matter. Sebab ia tidak akan, ini kalau kita masuk STEM dah efek pada skema pemakahan. Kita pening dengan skema pemakahan. Masuk pula compositional thinking, kita nak buat kat mana compositional thinking? Pening kita. Kenapa? Kerana dia mengganggu pula di SKP kita yang dah detail. Jadi semua tu tak fleksibel. Kita dah ada pendetailan. Sedangkan apa yang berlaku di negara maju, mereka memberikan satu silibus yang umum. Darjah 1 mesti tahu asas, campur, tolak, darab, bahagi daripada 1 sampai 100. Cukup setakat tu. Cara cikgu nak ajar terserah. Sekolah A ajar cara lain, sekolah B ajar, sekolah A ajar campur dan darab dulu. Tak nak ajar bahagi dan tolak, tak apa. Sekolah ni pula ajar campur je dulu. Kan 3 suku tahun tu ajar campur je. Dah dia kuasai campur, dia ajar tolak, darab, bahagi. Terserah. Ada tu ajar 4 sekali. Terserah. Kerana cikgu lah yang mengetahui macam manakah student dia. Ini tak. Kita ada rancangan pengajian harian yang kena ada target tu apa dia? Target apa? Pemahaman dan penguasaan. Cikgu kita memang hebat lah bab RPH semua ni, rancangan pengharian nak kena hantar semua. No. Itu kan matlamat dia. Ajarlah cara apa sekalipun. Dan malah kalau sekolah A berjaya mengajar cara yang paling baik, yang kita pun tak perasan, maka kita ada PLC, Professional Learning Circle. Sebab tu saya katakan kena buat EDD. Guru-guru ni boleh buat EDD, boleh dokumentasikan apa yang mereka buat. Inilah pendekatan yang paling sesuai dalam konteks Malaysia, di mana anak-anak kita terdedah dalam situasi yang mereka dapat fahami secara lebih mudah untuk mengajar konsep ini. Maka mereka buat kajian untuk dokumentasikannya, untuk validkannya, supaya ia menjadi satu dapatan yang sah dan sahih dan boleh dikongsi. Maka anak-anak ini dapat manfaat keseluruhannya daripada kajian tersebut, sambil guru pun upgrade knowledge dia dan pengalaman dia untuk buat research dalam EDT. Ini sibuk dengan PhD. Buatlah konseptual, okey, theoretical yang tidak berpijak di bumi classroom. Okey. So itu saja, saya akan sambung lagi besok sebab hari ini ada bengkelnya. Terima kasih sayang-sayang semua, manja-manja semua. Okey, cikgu-cikgu semua. Dan anda lah barisan harapan negara. Malangnya oleh kerana anda tidak terdedah dengan apa yang berlaku di luar negara, anda ikut saja oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin dalam pendidikan. Mereka sendiri pun tak boleh menjadikan anda menghargai sebenarnya kehebatan anda, autonomi anda, okey, kreativiti anda dalam mengajar anak-anak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.